Badar Intaj TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semua barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana dan semua rakan-rakan saya yang saya kasihi sekalian. InsyaAllah, pada hari ini saya akan menceritakan satu tajuk atau peristiwa yang diberi tajuk Ibrah daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Seperti yang kita tahu, Isra' dan Mi'raj merupakan satu perjalanan yang cukup mempesonakan seorang para rasul dan mengimani umatnya yang bertakwa. Isra' dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestin bukanlah suatu perjalanan yang mudah. Tetapi Allah mengirimkan malaikat Jibril untuk menemani baginda ke sana. Selain itu, Nabi telah menemui beberapa langit, iaitu sebanyak 7 langit. Di setiap langit, Nabi telah ditemukan pada langit pertama, iaitu Nabi Adam alaihissalam. Pada langit kedua pula, Nabi telah bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Di langit yang ketiga pula, Nabi Yusuf. Di langit yang keempat, Nabi Idris. Di langit yang kelima pula, Nabi Harun. Seterusnya, langit yang keenam, Nabi Musa. Dan yang terakhir iaitu langit yang ketujuh, Nabi telah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Perjalanan tersebut tidak terhenti setakat di situ saja. Tetapi Allah menjemput baginda ke Sidratul Muntaha, langit tertinggi dalam penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah perjalanan yang tergambar melalui surah Al-Isra' ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu liruriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Perjalanan yang berlaku di luar dimensi masa, tempat dan alam ini sukar diterima masyarakat Makkah ketika itu. Hanya beberapa individu saja yang menaruh kepercayaan sepenuhnya pada baginda, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apabila perkabaran tentang Isra' dan Mi'raj sampai ke tangan baginda, beliau mengungkapkan sebuah perkabaran. Seandainya kabar ini datang daripada Nabi Muhammad, lebih aneh daripada itu pun aku tetap akan mempercayainya. Peristiwa yang agung ini bukan sekadar kisah yang perlu kita ketahui dan diyakini sebagai umat Rasulullah SAW, namun perlu bagi kita untuk meneliti hikmah yang amat bernilai di sebalik rantaian peristiwa ini. Hikmah yang pertama, sebelum Rasulullah diangkat menghadap Allah, dada baginda dibelah dan hatinya disucikan. Begitu halnya dengan kita yang menghadap Allah di akhirat nanti. Bagaimanakah keadaan hati kita? Adakah hati kita cukup bersih dan suci untuk bertemu dengan Allah? Hikmah yang kedua, perjalanan baginda SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sebelum diangkat ke langit memberi pengertian bahawa masjid adalah wadah hubungan antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan hamba yang dikasihinya. Mana mungkin kita merasai dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala sedangkan kita jarang untuk hadir ke masjid. Hikmah yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan sebuah kenderaan berteknologi tinggi hingga mampu bergerak jauh dengan kelajuan yang tidak mampu dibayangkan oleh manusia. Apakah kita masih meninggi diri di hadapan Allah sedangkan kita tidak mampu menandinginya sedikit pun, biarpun dari sudut penciptaan kenderaan? Hikmah yang keempat, dalam perjalanan yang hebat ini,
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril untuk mengiringi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teman. Terbukti, hidup manusia memang sukar tanpa teman. Namun, teman yang kita pilih haruslah yang mampu membawa kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Laksana malaikat Jibril yang menemani Rasulullah untuk bertemu Allah. Yang kelima, dalam perjalanan yang agung ini, Rasulullah dibawa menyaksikan pelbagai sisaan bagi mereka yang ingkar. Sayunya hati melihat sekumpulan manusia memecahkan kepala mereka berulang-ulang lantaran beratnya kepala mereka untuk sujud kepada Allah ketika di dunia. Ngerinya melihat sekelompok kaum yang menggunting lidah dan bibir mereka berkali-kali kerana di atas dunia mereka adalah orang yang suka memfitnah dan menyuruh sesuatu apa yang mereka sendiri tidak lakukan. Aibnya apabila terpandang orang yang menutup kemaluan mereka dengan secebis kain sambil dihalau layaknya seperti binatang. Takutnya melihat mereka memakan bara api dan batu neraka akibat enggan mengeluarkan zakat harta sewaktu di dunia. Ini semua menjadi pengajaran yang berharga kepada kita sebelum kita melangkah ke akhirat sana. Hikmah yang paling berharga iaitu hikmah kewajipan solat yang diterima daripada Allah Subhanahu wa taala secara terus tanpa perantaraan malaikat. Begitulah hikmah Allah menjemput baginda sallallahu alaihi wasallam dengan jemputan istimewa ke Sidratul Muntaha bagi menerima perintah kefarduan solat. Orang yang merendah-rendahkan kedudukan solat adalah orang yang tidak berakal sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat 58 yang bermaksud, dan apabila kamu menyuruh mereka dan mengerjakan sembahyang, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah kerana mereka benar-benar kaum yang tidak mahu mempergunakan akal. Para hadirin yang saya kasihi sekalian, kesimpulan dan pengajaran yang dapat kita petik daripada penceritaan saya pada hari ini ialah: yang pertama, mengimani Isra' dan Mi'raj merupakan bukti keimanan seseorang hamba Allah terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, segala yang berlaku ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj merupakan mukjizat khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ibrahnya dapat kita teladani dalam menelusuri kehidupan pada masa kini. Yang ketiga, jagalah solat kerana ia merupakan perintah yang teramat istimewa yang digunakan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Solat juga merupakan penghubung al-makhluk dan al-khaliq. Sekian saja penceritaan saya pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi mendengar.